Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua hadir lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, malam ni kita teruskan lagi dengan himpunan kisah misti. Tak nak ngoceh terlalu panjang, kita akan teruskan dengan kisahnya. Tapi sebelum tu diingatkan lagi sekali, saya asyik terlupa dah 2-3 video ni. Pada kawan-kawan yang mana berminat, bukan kena bayar pun, tak bayar pun, jumpa-jumpalah hadir ke dalam grup Telegram. Saya ada sharekan link dekat dalam description tu. Dekat dalam tu bolehlah kita bincang-bincang apa yang patut untuk bantu saya ke untuk, sebab saya pun perlukan pandangan-pandangan daripada kawan-kawan yang lain. Baik, kita teruskan dengan kisah yang seterusnya. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, katanya, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hamba Allah yang mukmin apabila dia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, yakni sakaratul maut, akan turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit, putih bersih muka mereka seolah-olah matahari, dengan membawa bersama mereka kain-kain kafan dari syurga dan haruman yang ada di syurga, sehingga mereka duduk bersama dengannya berbaris sejauh mata memandang. Riwayat Imam Ahmad. Saya masih ingat ketika itu saya baru saja pulang daripada menunaikan solat subuh berjemaah di masjid. Sebaik saja sampai di rumah, telefon bimbit saya pun berdering. Assalamualaikum, Encik Ramli ke ni? Sapa satu suara lembut di hujung talian, nadanya sedu-sedan. Ya, saya Ramli. Kenapa ya? Soal saya semula. Saya Zana. No, perempuan rupanya. Saya Zana dari Seksyen 6 Shah Alam. Encik, ada kenal pengurus jenazah perempuan tak? Tanya wanita itu pada saya dan memperkenalkan diri. Dia menelefon setelah membuat capaian di internet dan mendapatkan nombor telefon saya daripada laman web pejabat. Untuk makluman pembaca, saya sebenarnya pemandu van jenazah untuk sebuah agensi kerajaan. Selain menjadi pemandu, ada kalanya saya diminta untuk memandikan jenazah dan uruskan hinggalah siap. Malah boleh dikatakan kerap juga saya uruskan dari awal sehingga jenazah dikebumikan. Ada, nak saya panggilkan ke? Soal saya semula kepada wanita yang bernama Zana itu. Dia mengiyakan soalan saya dan memberitahu ibunya baru sahaja meninggal dunia kerana sakit tua. Tanpa berlengah, saya berikan kepadanya nombor telefon Hajah Aini, iaitu pengurus jenazah wanita yang saya kenali. Encik ni bawa van jenazah juga kan? Kalau macam tu, lepas jenazah siap, dah minta encik hantar jenazah sekali ke tanah perkuburan. Pinta Zana dengan suaranya yang masih serak kerana menangis. Saya pun bersetuju. Pukul berapa nak dikebumikan tu? Sekali lagi saya bertanya. Lepas solat zuhur di tanah perkuburan Islam Seksyen 21. Seperti biasa, saya mengenakan satu suit baju Melayu berwarna hijau tua, bersamping dan bersongkok hitam. Itu adalah uniform yang disediakan oleh pihak majikan apabila saya bertugas untuk membawa jenazah. Jika berada di pejabat, uniform saya berwarna biru muda. Pukul 11.30 pagi. Saya sudah berdiri tercegat di hadapan pagar sebuah rumah banglo di Seksyen 6 Shah Alam. Ada 4-5 buah kereta mewah yang terparkir di laman rumah itu. Sekali lagi saya lihat alamat yang diberikan untuk kepastian.
betul, memang itu rumahnya. Orang kaya ni, bisik hati kecil saya. Ketika memandu masuk ke kawasan perumahan ini tadi, kereta sudah bersusun di bahu jalan dari simpang utama jalan besar menuju ke rumah banglo lot tepi itu. Nampaknya dah ramai yang datang berziarah ni. Di dalam rumah pula, ramai saudara mara serta kenalan memenuhi segenap ruang untuk menatap jenazah. Mereka membacakan surah Yasin serta ayat-ayat suci Al-Quran untuk disedekahkan kepada arwah. Keadaan nampak sesak, penuh dan padat. Bahkan saya lihat ada juga tetamu yang bukan beragama Islam hadir memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Dalam ramai-ramai itu, mata saya turut terpaku melihat kelibat seseorang yang amat dikenali. Dia merupakan bekas orang besar kerajaan dan sangat berpengaruh. Siapa orangnya tu? Tak perlulah untuk saya nyatakan di sini. Dan ketika itulah hati saya mula berteka-teki. Siapa pula gerangan jenazah yang akan saya bawa nanti? Sudah pasti dia ni seorang yang sangat dihormati. Encik Ramli ke ni? Sapa seorang wanita berjubah hitam, berusia dalam lingkungan usia 30-an. Saya mengangguk. Saya Zana. Encik Ramli masuklah dulu ya. Awal lagi ni. Hajah Aini pun belum sampai lagi. Katanya memperkenalkan diri. Dia merupakan anak arwah yang menelpon saya pagi tadi. Riaknya nampak tenang, walaupun pada matanya jelas terpancar yang dia masih lagi bersedih di atas pemergian ibunda tercinta. Semasa menunggu Hajah Aini tiba, seperti kelaziman saya pergi melawat jenazah yang akan diuruskan, saya akan renung wajah muka arwah tu yang tidak ditutup. Wajahnya nampak sungguh tenang, macam sedang tidur. Hati ini terasa damai apabila menatap wajahnya. Sedang leka memerhati, tiba-tiba saya terhidupkan sesuatu. Bau wangi semerbak menusuk ke hidung. Kembang kempis hidung saya menciumnya. Saya perhati sekeliling sambil berkata dalam hati, mungkin bau harum itu datangnya daripada minyak wangi yang dipakai oleh tetamu yang datang berziarah. Tetapi bila diamati betul-betul, ternyata telahan saya silap. Sekali lagi saya cuba menghidu arah bau wangi semerbak itu untuk kepastian. Kali ini saya pasti bauan itu datang daripada jenazah tersebut. Harumnya, minyak wangi apa yang dipakainya? Bisik hati saya meneka. Tetapi persoalan itu saya biarkan saja dan tidak bertanya lanjut kepada sesiapa yang ada di situ. Dipendekkan cerita, tidak lama selepas itu Hajah Aini tiba untuk menguruskan jenazah wanita berkenaan. Segala urusan itu saya serahkan bulat-bulat kepadanya. Hendak tolong tak bolehlah sebab saya ni lelaki. Jadi sementara menunggu jenazah diuruskan, saya pun menunggu di luar. Lebih kurang 1 jam selepas itu, jenazah tadi sudah disiap kafankan. Kemudian para tetamu yang datang berziarah berkumpul untuk menyembahyangkannya. Selepas selesai solat, tiba giliran saya pula untuk menghantar jenazah ke tanah perkuburan Islam Seksyen 21 untuk dikebumikan. Marilah kita sama-sama, kita bawa dia masuk ke dalam van. Ajak saya pada anak-anak arwah supaya mengangkat jenazah ibu mereka ke atas troli. Semasa menghampiri jenazah untuk mengangkatnya, sekali lagi hidung saya terhidu wangian yang sama. Dah mandikan pun bau wangi tadi tak hilang lagi ke? Bisik hati kecil saya. Bau itu bertambah kuat apabila saya dan anak-anak arwah mahu mengangkat jenazah tersebut. Ketika itu baru saya perasan bau wangi itu berlainan daripada bau yang pernah saya cium. Sangat wangi. Rasanya seumur hidup belum pernah lagi lah saya hidup bau yang sewangi itu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kami mengangkatnya. Sekali lagi saya berasa takjub. Tubuh arwah terasa sangat ringan, seperti mengangkat seorang kanak-kanak. Memang tak padan langsung dengan bentuk fizikalnya. Selepas jenazah dimasukkan ke dalam van, saya pelawa waris jenazah untuk turut serta bersama saya. Alhamdulillah, ramai yang menawarkan diri, tetapi hanya 3 orang sahaja yang boleh menaiki van.
Seorang anak lelaki arwah duduk di hadapan, manakala dua orang lelaki termasuk Zana duduk menemani jenazah di belakang. Ketika itu jam menunjukkan pukul 1:30 tengah hari. Seperti biasa, ketika membawa jenazah, saya hanya akan memandu sekitar 30 hingga 40 km sejam saja dan takkan lebih daripada itu. Di dalam van, bau haruman itu semakin kuat. Ianya menusuk-nusuk ke hidung dan sangat mengasyikkan. Aroma itu sungguh mencengkam sehingga kan ia melekat pada baju yang saya pakai. Ketika itu jiwa saya berasa begitu tenang membawa jenazah berkenaan. Dalam hati tertanya-tanya, siapa gerangan jenazah yang saya bawa ni? Apa amalan yang telah dilakukan semasa hayatnya sehingga kan dia begitu istimewa sekali selepas mati? Soalan itu berteka-teki dalam benak saya. Walaupun ketika itu waktu puncak, perjalanan dari Seksyen 6 ke tanah perkuburan Seksyen 21 terasa begitu singkat. Pemanduan saya sangat lancar meskipun kereta berderet-deret dan bersusun sepanjang perjalanan. Namun sebaik sampai di tanah perkuburan, berlaku sedikit kekecohan. Seorang lelaki separuh umur datang menerpa ke arah saya sebaik saja enjin van dimatikan. "Kurang ajar kau ni, kenapa yang kau pandu laju sangat? Kalau terbalik jenazah ni macam mana?" Sergah lelaki itu sambil mengacukan sebatang tongkat kepada saya. Saya ni tak tahu siapa lelaki itu. Mungkin dia adalah saudara terdekat arwah. Dalam kekalutan itu, saya jelaskan padanya perkara yang sebenar. Saya bawa sekitar 30 hingga 40 km sejam sahaja. Macam mana pula dia kata saya bawa laju? "Kau jangan nak tipu, aku nampak kau bawa laju tadi," kata lelaki itu dengan nada yang lebih keras, lantas mengayunkan tongkatnya. Nasib baik saya sempat mengelak, kalau tidak ayunan tongkat tu confirm terkena pada cermin sisi van. Sebelum kekecohan itu berlarutan, seorang anak lelaki arwah yang menaiki van bersama saya datang menenangkan lelaki tersebut. Dia sendiri yang menyatakan yang saya tak pandu laju. "Sabar Uncle, sabar. Mana ada Pakcik Ramli ni bawa laju? Saya sendiri tengok meter van tadi, tak laju pun," katanya pada lelaki yang dipanggil Uncle itu. Perkara itu turut diakui oleh Zana. "Sudahlah tu, tak baik gaduh-gaduh depan jenazah ni," sambungnya. Nasib baik anak arwah ada ketika itu. Kalau tidak, saya tak tahu apa yang akan jadi. Tapi saya pelik, macam mana dia boleh kata saya pandu laju? Saya ni cuma bawa 30 hingga 40 km sejam saja, yang sesiapa pun pasti mengatakan ianya sangat-sangat perlahan. Entahlah, mungkin disebabkan perjalanan kami tadi begitu lancar. Kerana itu agaknya dia menganggap saya bahawa yang saya ni bawa dengan laju. Mungkinlah. Selepas ketegangan itu reda, saya pergi ke belakang van untuk mengeluarkan jenazah. Sebaik saja pintu dibuka, semua yang ada di tanah perkuburan itu datang berkerumun. "Wanginya," bunyi suara orang sekeliling. Sungguh, bau haruman itu semakin kuat, hingga kan semua yang berada di tanah perkuburan turut memperkatakannya. Masing-masing mahu menghidu haruman semerbak itu. Sehinggalah selesai jenazah dikebumikan, bau itu sedikit demi sedikit hilang dihembus angin petang. Inilah antara pengalaman yang saya rasakan agak pelik. Walaupun hampir dipukul, tetapi saya rasa bertuah kerana telah diberi peluang membawa jenazah seseorang yang istimewa dan baunya sangat wangi. Bahkan bau haruman itu masih lagi melekat pada baju Melayu yang saya pakai ketika membawa jenazah berkenaan. Walaupun sudah dibasuh berkali-kali, namun bau wangi itu langsung tidak berkurangan. Kerana berasakan yang ianya begitu istimewa, baju itu saya simpan di dalam almari sehingga sekarang. Pengalaman ini membuatkan saya berasa takjub. Hebat sungguh kekuasaan Allah. Tidak perlu dicalitkan sebarang wangian. Jenazah memang sudah tersedia wangi. Menurut kata Zana, semasa hayat, ibunya orang biasa sahaja. Namun dalam soal ibadah, dia sangat menitik beratkan solat 5 waktu. Lebih-lebih lagi solat berjemaah di masjid. Satu lagi rutin atau amalan yang sering dilakukannya ialah membaca Al-Quran setiap kali selepas solat, walaupun hanya beberapa ayat sahaja. Itulah amalan ibunya ketika masih hidup. Walaupun nampak biasa sahaja amalannya, tetapi lihatlah bagaimana Allah memuliakan arwah.
barangkali inilah juga yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Perkara yang sangat disukai baginda ialah istiqamah, melakukan sesuatu kebaikan walaupun sedikit. Sejak tadi sudah berkali-kali Hasan bertanya kepada saya, Muri, kau tak takut ke jadi pemandu van jenazah? Melalui cermin pandang belakang, saya mengerling ke arahnya. Apa nak ditakutkan? Orang dah mati kan? Bukan boleh buat apa-apa pun, kata saya berseloroh. Hasan tersenyum dan ketawa kecil mendengar jawapan saya. Begitu juga dengan Syahrizan, anak saudara saya yang turut serta bersama kami malam itu. Walaupun menjawab dengan loya buruk, namun saya tak nafikan pada Hasan. Sebenarnya banyak kejadian luar biasa yang berlaku sepanjang beberapa tahun saya membawa van jenazah di Selangor. Apa yang berlaku itu, saya jadikan sebagai iktibar. Hasan mengangguk sambil membetul-betulkan songkoknya yang sedikit sengit. Dia membisu seketika, kemudian melurut-lurutkan keranda ibu saudaranya yang hendak dihantar ke banting itu. Beberapa minit berlalu, Hasan masih mendiamkan diri. Mungkin sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun sedang mengelamun mengimbas kenangannya dengan arwah. Sudah pasti banyak imbauan yang bermain di fikirannya ketika itu. Pasti dia berasa sebak dan sayu. Kisah Hasan saya tahu serba sedikit. Selepas ibu bapanya meninggal dunia ketika dia berusia 14 tahun, ibu saudaranya inilah yang menjaga Hasan sampai dewasa. Hanya Hasan satu-satunya waris arwah kerana dia tidak berkahwin. Sedang saya rancak berborak dengan Syahrizan, tiba-tiba dia bersuara, Muri, ceritalah sikit pengalaman kau jadi pemandu van jenazah ni. Saya tersenyum sambil memula steering. Saya menjeling ke cermin pandang belakang untuk melihat Hasan. Saya beri isyarat mata kepadanya, tanda bersetuju. Bersetuju untuk bercerita tentang pengalaman saya sebagai pemandu van jenazah. Ketika itu saya rasa adalah lebih baik saya bercerita kepada Hasan. Sedikit sebanyak ianya boleh mengurangkan kesedihan hatinya yang baru kehilangan insan yang tersayang. Mudah-mudahan juga dia dapat mengambil iktibar daripada kisah yang akan saya ceritakan nanti. Tapi aku tak mau ceritakan kisah pocong, langsui atau jembalang. Itu semua tak bagi makna. Aku lebih suka berkongsi pengalaman yang menginsafkan untuk memberi pengajaran kepada kita yang masih hidup ni, kata saya. Sekali lagi Hasan mengangguk. Begini, ada dua kisah yang ingin saya ceritakan pada Hasan malam itu, tetapi kedua-duanya mempunyai kaitan secara tidak langsung. Pertama, kisah mengenai jenazah yang mendapat kemuliaan daripada Allah. Saya percaya kisah ini dapat dijadikan pedoman supaya kita sentiasa memilih jalan hidup yang diredai. Ianya berlaku sekitar 5 tahun lalu. Ketika itu saya baru saja 2 tahun bekerja dan mengikut seorang ustaz untuk menguruskan jenazah seorang lelaki mu'alaf. Semasa hayatnya, dia ni telah dibuang keluarga setelah memeluk Islam. Justru jenazah itu dikategorikan sebagai tidak berwaris kerana tiada siapa pun yang menuntut. Apa yang membuatkan saya berasa takjub ialah jenazah lelaki itu berubah. Sebaik sahaja saya wudukkan, kulitnya yang hitam tiba-tiba bertukar menjadi putih kemerah-merahan. Wajahnya pula perlahan-lahan bertukar seperti sedang tersenyum, sangat berseri. Berbeza benar dengan raut wajahnya semasa hidup. Walaupun usianya sudah lanjut, tetapi parasnya tampak muda benar. Semasa mula-mula memandikannya, saya tidak nampak apa-apa perubahan. Tidak ada apa-apa yang ganjil berlaku. Tetapi dengan takdir Allah, semua itu berubah apabila wuduk telah terkena pada kulitnya. Senyuman seperti terukir di bibirnya, manis dan menyejukkan mata. Bukan saya seorang saja, malah beberapa orang rakan saya yang lain turut perasan perubahan yang berlaku itu. Lebih menakjubkan, selepas itu saya sendiri melihat seolah-olah tubuh arwah yang pucat itu dimasukkan darah. Bermula pada bahagian muka, ianya kemudian turun perlahan-lahan sehingga ke ujung kaki. Bagi saya, kejadian tersebut menyerlahkan betapa Allah amat menyayangi hamba-Nya yang soleh. Balasan baik itu diberi dan ditunjukkannya sejak di dunia lagi. Saya tidak kenal dengan arwah, namun saya difahamkan
Dia adalah seorang yang sangat baik dan selalu berulang alik ke masjid untuk solat Jumaat 5 waktu. Satu lagi, perkara yang mengagumkan ialah semasa hayatnya, dia seorang yang miskin namun tidak pernah meminta-minta. Hidupnya ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kerjanya ialah menjaja makanan seperti keropok dan krepek dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Walaupun pendapatannya sedikit, tetapi dia cuma menerima hasil jualannya sahaja. Kalau orang lain bagi lebih sebagai sedekah, dia pasti akan menolak. Dia ingin berdikari di atas kakinya sendiri dan tidak mahu mengharapkan simpati orang lain. Apa yang saya tahu, setiap kali membeli makanan, Allahyarham akan membeli lebih. Jika hendak makan roti, dia akan membeli 2 buku. 1 buku untuk dirinya, manakala yang satu lagi akan disedekahkan kepada fakir miskin yang lain, ataupun diberikan kepada haiwan-haiwan yang berkeliaran seperti kucing, burung maupun anjing yang sedang lapar. Begitulah prihatinnya hamba Allah ini. Betapa sikapnya itu telah diberikan balasan yang baik oleh Allah. Bagi saya, memang layaklah dia mendapat kemuliaan sedemikian rupa. Kisah kedua pula adalah mengenai seorang lelaki hidung belang. Cerita ini berlaku di negeri Selangor. Biarlah saya perkenalkan diri lelaki itu sebagai Hakim. Dia meninggal dunia kira-kira 4 tahun lalu, iaitu pada tahun 2011. Ketika itu saya telah diminta untuk menguruskan jenazah oleh pihak hospital. Apabila mendapat tugasan tersebut, segera saya menelefon beberapa orang rakan untuk membantu saya. Itulah yang lazim lakukan apabila diminta melaksanakan tugas tersebut. Sebaik sampai di lokasi yang dimaksudkan, saya terkejut melihat suasana di perkarangan rumah arwah. Pelik, memang pelik. Tiada seorang pun penduduk kampung yang datang menziarah. Walhal banyak lagi perkara yang belum diuruskan. Kubur pun belum digali. Macam mana ni? Kata saya pada rakan-rakan yang ada bersama. Mereka juga seperti saya, pelik melihat keadaan tersebut. Tidak sewajarnya urusan tersebut diabaikan atau dilengah-lengahkan, kerana ini semua adalah fardu kifayah kepada kita yang masih hidup. Bila melihat keadaan begitu, saya tidak mahu buang masa. Segeralah saya mengajak kawan-kawan saya itu untuk membersihkan jenazah. Memandangkan tiada seorang pun ahli keluarga arwah yang ingin membantu, maka kami pun putuskan untuk melakukan kerja-kerja itu tanpa mereka. Anehnya, sebaik sahaja air dijerus pada tubuh si mati, perlahan-lahan kulitnya mengecut dan berkedut. Pipi yang pada asalnya nampak gebu dan cerah, tidak semena-mena bertukar kehitam-hitaman seperti terbakar, hodoh dan berkedut seribu. Semasa menyentuh kulitnya, terasa tajam mencucuk-cucuk. Ketika itu, jantung saya mula berdegup kencang. Hati ini jadi tak keruan. Tapi saya teruskan jugalah tugasan itu atas dasar tanggungjawab sehingga proses memandikan jenazah selesai. Apa yang terjadi di hadapan mata saya itu menimbulkan rasa pelik yang bukan kepalang. Adakah Allah mahu menunjukkan sesuatu kepada kami? Dalam hati saya berdoa, semoga Allah ampunkan dosa lelaki ini dan mudahkanlah segala urusan kami pada hari itu. Sewaktu proses mengafankan mayat dilakukan, sekali lagi perkaraan yang berlaku. Saya lihat wajah arwah telah dipenuhi dengan bulu-bulu berwarna hitam yang tumbuh di seluruh mukanya. Wajahnya kini sudah jauh berbeza, hitam dan dipenuhi oleh bulu. Sekali lagi saya terkedu. Ya Allah, ampunkanlah dosa lelaki ini. Doa saya terus menerus dalam hati dengan perasaan yang cukup sayu. Tanpa berlengah lagi, urusan jenazah dilakukan secepatnya mungkin. Saya tidak mahu kami membuang masa kerana jika berlengah, mungkin pelbagai lagi aib jenazah yang akan terdedah. Sebagai orang yang diberikan amanah untuk menguruskan jenazah berkenaan, kami perlu mencegahnya daripada berlaku. Semasa dalam perjalanan ke kubur, mulut saya ni tak lekang berdoa semoga Allah ampunkan dosa lelaki ini. Alhamdulillah. Proses pengebumian berjalan lancar dan tiada apa-apa perkara pelik yang berlaku selepas itu. Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Hakim semasa hayatnya sehingga dia dihina begitu rupa oleh Allah? Saya difahamkan oleh beberapa orang penduduk kampung.
Lelaki ini terlalu teruja untuk menjadi tampan sehingga kan sanggup melakukan perkara keji, iaitu memakai susuk. Malah dengan ketampanannya itulah dia menjadi lelaki hidung belang dan memperdayakan ramai wanita. Bukan sekadar anak dara, namun isteri orang pun disapunya. Hidupnya hanya untuk menjadikan wanita sebagai alat pemuas nafsu. Saya tidak mahu mengulas lanjut tentang apa yang telah dilakukan semasa hayatnya. Itu adalah urusannya dengan Tuhan. Yang penting kita yang masih hidup ini ambillah pengajaran supaya tidak mengulangi perkara yang terkutuk. Hanya kerana mahu menjadi segak, tidak perlulah sampai mensyirikkan Allah. Cerita saya tamat di situ. Kemudian saya menoleh ke belakang memandang ke arah Hasan. Saya lihat dia mengangguk-angguk. Begitu kusyuk mendengar cerita yang saya kisahkan kepadanya. Lalu saya beritahu Hasan, dua pengalaman tersebut amat memberikan kesan dalam hidup saya. Macam itulah kehidupan kita kat dunia ni, Hasan. Ada orang hidupnya beriman, tapi matinya pula dalam keadaan tak beriman. Ada pula yang hidupnya kafir, tapi matinya Islam. Ada orang hidupnya Islam, tapi matinya kafir. Begitulah seterusnya. Kemudian saya sambung lagi. Hasan, kita kena ingat kematian ni adalah sesuatu yang pasti berlaku. Mau tak mau, nak tak nak, kita pasti akan bertemu juga dengan maut. Sebagai makhluk ciptaannya, suatu hari nanti kita juga akan merasai pengalaman roh keluar daripada tubuh ni. Ketika itu kita akan bertukar nama kepada jenazah. Apa yang perlu kita lakukan bukanlah takut untuk menghadapi kematian, tapi buatlah persiapan untuk menanti sampainya kematian itu. Hidup di dunia ni adalah umpama kita memandu van ni lah, Hasan. Sebagai pemandu, kita ni perlu tahu ke mana destinasi yang kita nak tuju. Sudah pastilah destinasi akhir kita semua adalah alam barzah. Adakah dalam keadaan penamanya husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik, ataupun su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk? Sebagai umatnya, kita ni perlu sentiasa panjatkan doa. Panjatkan doa agar kembali menghadap Ilahi dalam keadaan yang baik dan beriman. Sekali lagi, mata saya mengerling ke arah cermin. Saya lihat riau Hasan sedikit sugul. Matanya kelihatan berkaca sambil memandang ke arah keranda yang membawa jenazah ibu saudaranya itu. Semoga roh ibu saudara Hasan tergolong di dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin.